Dengan tajuk kami adalah kajian penggunaan bahan endapan ataupun slash untuk mendapatkan kandungan lembapan optimum tanah gambut. Saya Wishodareti dari kumpulan 3 akan membentangkan bab yang pertama. Untuk pengenalan, apakah itu kandungan lembapan optimum? Kandungan lembapan optimum adalah ukuran yang mencirikan kandungan wap air di udara, iaitu ini dipetik daripada Otoyo 2010. Seterusnya adalah mengapakah kami memilih untuk mengkaji tanah gambut? Ini kerana komposit tanah gambut adalah dikira sebagai marigal ataupun tanah yang bermasalah dan tidak kukuh untuk kerja-kerja pembinaan. Seterusnya adalah penyataan masalah. Untuk penyataan masalah bagi kajian kami adalah pemadatan lapisan tanah gambut boleh menyebabkan kerosakan kepada kerja-kerja pembinaan. Petikan ini dipetik dari Duraisemi 2007. Seterusnya adalah tanah gambut mempunyai keupayaan galas yang rendah menyebabkan kandungan air yang tinggi di dalam tanah. Ini kami dapatkan dari Andrews 1988. Objektif kajian kami adalah untuk menentukan kandungan lembapan optimum tanah gambut tersebut yang digunakan. Seterusnya adalah membandingkan kekuatan lembapan optimum tanah gambut dengan bahan tambah yang kami gunakan iaitu slash. Untuk skop kajian pula, lokasi sampel dikutip adalah di tapak Unimas, iaitu di hadapan pintu masuk tapak Unimas tersebut. Kami sekumpulan belum berkesempatan untuk pergi ke tapak tersebut, jadi kami hanya mengambil gambar daripada Google Maps. So kami ambil sampel depan ni untuk digunakan sebagai bahan kajian kami. Prospek sampel yang kami akan gunakan adalah 0%, 5%, 10%, 15% dan 20%. Prospek sampel ini berdasarkan British Standard BT 3377. Yang ketiga adalah ujian yang akan kami jalankan semasa membuat kajian ini, iaitu ujian Proctor, iaitu Standard Proctor Test. Seterusnya adalah ujian nisbah keupayaan galas California Bearing Ratio. Bagi yang keempat pula adalah aspek yang bakal dikaji. Aspek yang bakal kami kaji adalah ketumpatan kering maksimum dan kandungan lembapan optimum tanah gambut tersebut. Yang seterusnya adalah akan dibentangkan oleh kawan saya Jeslisa. Terima kasih. Saya Jeslisa Jentan Tanggong Anate akan membentangkan kajian literatur. Apa itu tanah gambut? Tanah gambut terbentuk dari permukaan sisa dari tumbuhan yang setengah membusuk atau mengalami dekomposisi yang tidak sempurna, seperti daun-daun kering dan hidupan dan haiwan yang telah lama mati. Pasar tanah gambut di negara kita terdapat 2,43 juta, yaitu 8% daripada jumlah tanah di Malaysia. Tanah gambut ini selalunya untuk kepentingan pertanian dan kehutanan, seperti penanaman koko, kelapa sawit, dan untuk membuat kawasan bangunan. Jika keadaannya sesuai, gambut ini juga berubah menjadi sejenis arang batu setelah melalui tempoh masa geologi. Antara ciri-ciri tanah gambut iaitu mengandungi banyak air di dalamnya. Tanah gambut ini dapat menyimpan banyak air dan sangat efektif dalam membantu mengurangkan kejadian banjir. Ciri yang kedua ialah tinggi kandungan bahan organik. Terdapat 65% bahan organik daripada jumlah berat tanah gambut. Keempat ialah mudah terbakar. Tanah gambut ini mempunyai kandungan karbon yang tinggi dan apabila berlakunya kejadian kebakaran di kawasan tanah gambut, ianya sangat suka dikawal. Ciri-ciri yang keempat ialah mudah terbakar. Tanah gambut ini mempunyai kandungan karbon yang tinggi dan apabila berlakunya kejadian kebakaran di kawasan tanah gambut, ianya sangat suka dikawal. Seterusnya, penjelasan tanah gambut.
Pengerasan tanah gambut ini dibuat selepas menjalankan ujian pemerasan. Tujuan ujian pemerasan ini adalah untuk menentukan kematangan tanah gambut dan kelas tanah gambut. Terdapat 3 ciri-ciri kelas tanah gambut, yaitu fabrik, hemik, dan saprik. Seterusnya, kajian kami juga akan membuat menggunakan bahan endapan di loji air. Bahan loji air ini ialah benasin yang terdapat di dalam air terlepas dari jaringan perangkap. Salam sejahtera, saya Patricia Santa Anak Kunting akan menjelaskan bagaimana proses-proses bahan endapan di loji air. Saringan ataupun screening bagi mengasingkan bahan-bahan fizikal seperti kayu, pasir, rumput, rampa, dan lain-lain. Proses ini juga bagi mengelakkan tangki daripada rosak. Proses pengudaraan di mana air mentah bertindak balas secara langsung dengan udara bagi mengoksidakan besi dan membebaskan gas-gas atau bahan meluap yang beracun. Pengentalan dan pengumpulan proses di mana bahan keunggulan seperti ACH dicampurkan ke dalam air mentah untuk menarik partikel-partikel bercas negatif. Setelah proses-proses yang telah dijelaskan, maka saya akan menjelaskan lagi tentang bab 3. Kami akan melakukan kajian ini bertempat di Jabatan Kejuruteraan Awam, iaitu Mama Geoteknik. Ujian tanah yang kami akan lakukan adalah ujian protokol compaction, ujian CBR, dan ujian Parseban Post, yaitu grab and rubbing stage. Ujian protokol compaction, di mana ujian ini adalah sebuah proses pemadatan tanah untuk mengurangkan udara di dalam tanah bagi mendapatkan ketempatan kering dan kandungan air yang paling optimal. Ujian CBR, di mana ujian ini menentukan nilai kekuatan tanah yang diperlukan oleh kami. Ujian peras ataupun Von Post. Ujian ini adalah untuk mengenal pasti tingkat kematangan tanah gambut. Tanah gambut disebut matang sekiranya sifatnya asli dari jaringan penyusunan hampir tidak tampak atau sangat halus jika digenggam atau diperas. Dan ini adalah jenis persempalan tanah. Persempalan dibuat supaya ciri-ciri tanah dan batu boleh diasingkan dan digunakan untuk ujian-ujian yang bakal dia jalankan. Secara amnya terdapat 2 jenis persempalan, iaitu sampel tanah terganggu dan sampel tanah tidak terganggu. Tanah terganggu adalah tanah yang diambil tanpa mengira keadaan tanah sebenar di tapak bina. Bukan itu saja, ia juga digunakan untuk tujuan pengelasan dan ketempatan tanah. Tanah ini disimpan dalam bekas kedap udara untuk mengelakkan pemeluapan dan perubahan warna. Tanah yang tidak terganggu adalah salah satu contoh tanah yang masih menunjukkan sifat-sifat asli seperti struktur, kadar air, susunan kimia, dan pori-pori yang ada pada tanah. Pengambilan tanah ini digunakan bagi tujuan untuk ujian licin, ketelapan, dan ujian pengukur. Dan ini seperti Anda lihat, ini adalah rujukan-rujukan yang digunakan oleh kami untuk mendapatkan maklumat bagi projek yang bakal dijalankan oleh kami. Terima kasih.